Lagi hantar kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini, malam ini tiba giliran saya untuk menyampaikan, membuat ulasan, perbincangan tentang buku yang bertajuk Kecemerlangan Mendidik Anak. Jadi, setiap orang tidak kira mereka adalah golongan pendidik secara profesional ataupun mempunyai kerjaya yang lain, mereka mempunyai peranan untuk mendidik anak ataupun mendidik ahli keluarganya, mendidik subordinate ataupun orang-orang di bawah kelolaan mereka. Jadi ilmu mendidik ini bukan saja mengkhusus kepada para pendidik, sama ada guru maupun pensyarah, tetapi ia merangkumi semua orang yang hidup dalam satu masyarakat, menjalankan, mempunyai peranan secara tradisional, azali, mendidik orang lain yang berhampiran dengannya, sama ada mendidik melalui secara lisan, ataupun secara tidak langsung melalui lisan ataupun dinamakan asuhan, mendidik secara profesional, menyampaikan pendidikan formal, ataupun mendidik, menegur anak-anak didik mereka di sekolah ataupun anak-anak didik mereka di universiti, di pusat-pusat pengajian tinggi, ataupun mereka tidak menjawat apa-apa jawatan dalam kerjaya, tetapi mereka adalah individu-individu dalam masyarakat, sama ada sebagai ibu, sebagai ahli masyarakat, mereka juga mempunyai tugas mendidik, amar ma'ruf nahi mungkar, mendidik ke arah kebaikan dan melarang daripada melakukan keburukan atau kejahatan. Jadi sebagai seorang pendidik, hari ini saya terpanggil untuk menyampaikan, membuat satu perkongsian berdasarkan buku yang bertajuk Kecemerlangan Mendidik Anak yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah bersama rakan sejawatnya iaitu Encik Rahmat Ismail. Kalau saya kalau diminta pandangan saya berkaitan dengan buku ini, saya sangat recommend, saya sangat mencadangkan, ingin mewawarkan, bacalah buku ini, tak kiralah sama ada anda adalah seorang pendidik, anda adalah seorang pendidik sebagai ibu, bapa, ataupun sebagai majikan yang mempunyai orang-orang bawahan untuk dididik. Hal ini adalah kerana setelah saya baca beberapa kali, buku ini saya baca beberapa kali, sebati dengan saya, kalau tengok rupa luaran buku ini sudah hampir lusuh, kerana saya selalu membaca buku ini sebagai panduan untuk saya menjalankan tugas dan tanggungjawab, sama ada sebagai seorang ibu ataupun sebagai seorang orang yang lebih dewasa dalam ahli keluarga saya sendiri, ataupun sebagai orang yang menjawat jawatan sebagai guru dan sebagai pensyarah juga. Jadi sekiranya saya membaca dan saya tidak berkongsi dengan orang lain tentang apa yang terdapat dalam buku ini, maka saya rasa seolah-olah saya tidak menyebarkan perkara yang baik. Buku ini sudah lama saya beli. Kalau tidak dijumpai di pasaran, dan saya juga tidak menyebarkan kepada orang lain,
maka ia tersimpan sebagai satu khazanah begitu sahaja. Dan tidak lupa saya nak, kalau saya ada kesempatan, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsah dan Encik Rahmat Ismail. Saya doa satu hari nanti saya dapat jumpa, kerana daripada pembacaan buku ini saya mendapat banyak ilmu yang boleh membantu saya untuk menjalankan tanggungjawab saya sebagai seorang pendidik seorang pendidik. Jadi kalau kita tengok susul buku ini didapati bahawa kalau tengok biodata penulis ini sangat mempunyai credibility, keterampilan, sangat mempunyai ilmu yang tinggi, sama ada ilmu yang diperoleh oleh mereka secara formal ataupun ilmu yang pengalaman yang mereka peroleh dalam menjawat pelbagai jawatan yang berkaitan dengan pendidikan. Okey, ada dua orang yang menulis buku ini, iaitu Dr. Haji Muhammad Fazila bin Kamsah yang berasal dari Kelang, mendapat pendidikan menengah di Maktab Melayu Kuala Kangsar, melanjutkan pelajaran di Universiti Malaya, seterusnya mendapat master dan PhD di Wisconsin dalam bidang doktor falsafahnya dalam bidang keorganisasian. Beliau merupakan seorang pensyarah, dan setelah beberapa lama beliau menjadi pengarah urusan Excel Training and Consultancy Sendirian Berhad. Mempunyai pengalaman yang sangat luas Dr. Fazila ini, seperti mana yang sedia pihak umum maklum. Setakat buku ini ditulis beliau telah melaksanakan pelbagai kursus sampai hingga 2,500 kursus yang dilaksanakan. Begitu juga dengan rakan yang sama-sama menulis, iaitu Encik Rahmat Ismail yang berasal dari Muar Johor ini, juga merupakan pegawai perhubungan awam di Universiti Pertanian Malaysia, dan akhirnya bersama-sama dengan Dr. Fazilah untuk mengendalikan menjadi pengarah, bersama-sama mengendalikan Excel Training and Consultancy. Jadi kalau kita lihat seperti mana di awal saya sebut tadi, saya rasa agak terkilan sekiranya saya tak berkongsi apa yang saya telah baca daripada buku ini. Saya tak dapatlah menghafal kerana ia bukan pengurusan bidang saya, dia lebih pada bidang psikologi dan bidang bimbingan saya dan bidang falsafah, dan bidang pendidikan sejarah. Jadi saya tak bolehlah nak begitu menyampaikan yang terbaik, tapi tujuan saya tampil pada hari ini adalah hanya untuk mengupas sedikit sebanyak apa yang saya kutip daripada buku ini, kerana buku ini dari segi susun atur babnya terdiri daripada 6 bab. Kalau saya boleh baca, bab ini adalah pertama terdiri daripada bab 1, penganalisisan kendiri. Maksudnya di sini kalau saya bagi secara kasarnya, sebagai ibu bapa, dia lebih fokus pada ibu bapa menganalisis diri sendiri. Kalau kita nak dipahamkan tentang menganalisis itu, ialah maksudnya kita lihat secara terperinci tentang diri kita sendiri sebagai ibu dan bapa. Untuk pengetahuan rakan taulan, rakan-rakan FB yang berada bersama saya hari ini, sebenarnya kalau nak dikatakan menganalisis diri ini pada ibu bapa, sebenarnya ibu bapa dalam konteks yang lebih luas ialah guru
kalau mereka menjadi seorang guru, kalau mereka adalah bertugas sebagai seorang guru, mereka bukan sahaja ibu bapa kepada anak-anak mereka sendiri. Ini kalau saya kaitkan dengan pengetahuan-pengetahuan daripada pembacaan yang lain yang boleh dikaitkan dengan bab 1 buku ini. Tetapi ibu bapa, guru juga adalah ibu bapa gantian kepada anak-anak murid mereka. Jadi sini kalau seseorang itu bertugas sebagai seorang guru, maka ia menjadi ibu bapa kepada anak mereka sendiri dan juga ibu bapa gantian kepada anak-anak murid mereka ataupun anak-anak didik mereka. Jadi dalam bab ini, bab kedua pula, tentang peranan dan tanggungjawab ibu bapa. Yang bab ketiga tentang penilaian dan tanggungjawab ibu bapa. Bab keempat, teknik berkomunikasi dengan anak. Bab kelima, mendorong dan membantu anak-anak. Dan yang bab 6, Dr. Fazilah dan Cik Rahmat telah membekalkan kepada kita doa-doa untuk kejayaan anak. Jadi itu ada 6 bab khusus yang telah disusun atur dalam buku ini. Tetapi sebelum kita mengupas, saya diberikan 1 jam di sini untuk mengupas satu buku. Tetapi saya telah baca berpuluh-puluh jam untuk beberapa kali baca buku ini semasa sejak saya beli hinggalah sampai hari ini. Tetapi sebelum saya mengupas setiap bab buku ini, maka saya suka untuk berkongsi tentang apa yang ditulis di bahagian hadapan sebelum diperincikan bab itu, ialah penulis buku ini telah menyatakan peringatan yang telah diberikan oleh anak-anak. Mereka berdua menyenaraikan beberapa peringatan yang telah diberikan oleh anak-anak kepada ibu bapa. Mereka membuatnya berdasarkan analisis lah. Pertama ialah katanya, saya bacalah di sini usah terlalu manjakan saya. Ini peringatan ibu bapa, anak-anak kepada ibu bapa. Ini menurut apa yang disenaraikan oleh kedua-dua orang penulis tersebut. Usah terlalu manjakan saya. Ini kalau kita tengok ibu bapa hari ini sangat protektif. Sangat protektif. Itu sebenarnya boleh kita kaitkan dengan memanjakan anak, sehingga anak nanti kehilangan jati diri, mereka tidak dapat berdikari untuk survive secara kendiri dalam masyarakat. Kedua, usah takut bersikap tegas terhadap anak. Ini anak pesan. Anak pesan dirumuskan oleh kedua-dua penulis ini. Dia kata, mereka kata ibu bapa usah takut bersikap tegas terhadap anak. Tapi suka saya memaklumkan di sini ialah apa pun tindakan kita, menurut Islam, kita harus mempunyai sikap bersederhana dalam pelbagai bidang. Bersederhana dalam pelbagai perkara. Bersederhana dalam tutur kata. Bersederhana dalam perbuatan. Bersederhana dalam bertegas dengan anak dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, anak pesan, usah membiarkan saya membentuk tabiat buruk. Tabiat buruk ini, perkataan buruk itu membawa satu makna bahawa perkara-perkara tersebut jika dilakukan ia membawa kesan yang tidak baik. Jadi untuk peringkat anak dalam mendidik anak ini, pendidikan itu perlu diberi seawal mereka memahami ataupun mereka tidak memahami, tetapi seawal yang boleh. Jadi kalau kita kait dengan pandangan-pandangan ahli falsafah seperti Al-Ghazali, ahli falsafah seperti John Dewey menekankan pendidikan awal kanak-kanak ini. Jadi di sini kalau dikaitkan pula dengan apa yang dipesan dalam buku ini, dari yang disenaraikan ini, anak memesan pada kita sebenarnya, usah membiarkan saya membentuk tabiat buruk. Kadang-kadang kita dah terbiasa dengan anak-anak kita sendiri. Membuat satu
perkara yang buruk, yang pada tahap yang kita rasa tak buruk lagi, jadi kita biarkan dia. Ya, kita biarkan mereka. Contohnya, ada tabiat anak-anak ini, dia suka melakukan sesuatu perkara itu bertentangan daripada apa yang kita nyatakan. Contohnya senang saja. Okey. Ia akan membuat kesan yang sangat berterusan ya. Contohnya mereka keluar rumah, okey. Kalau anak kecil tu mereka buka pintu dan keluar daripada rumah walaupun dalam lingkungan pagar. Kadang-kadang buka pagar keluar, itu tabiat yang tidak baik. Ya, sepatutnya anak-anak itu perlu ditegur, ya, beritahu, maklumkan, minta kebenaran. Jadi tabiat yang melakukan sesuatu tanpa memohon kebenaran ataupun tanpa memaklumkan kepada ibu bapa, itu tabiat yang tidak menjurus kepada yang tidak baik. Ya, sepatutnya mereka minta kebenaran. Jadi seawal usia mereka perlu diberitahu jika hendak keluar dari rumah, mesti maklumkan, mesti minta kebenaran ibu bapa. Mereka keluar itu atas pengetahuan ibu bapa mereka, atas pemakluman ibu bapa mereka. Dan ini tak, biar mereka terbiasa apabila mahu keluar rumah. Saya bagi contoh satu yang simple saja, supaya nanti apabila mereka pergi ke sekolah, ada satu peraturan yang mengatakan mereka perlu meminta kebenaran daripada guru-guru mereka. Contohnya paling ringkas, mereka mahu pergi ke tandas contohnya ya. Mereka mesti meminta kebenaran. Selagi guru tak benarkan atau tidak ada guru sekiranya tidak ada guru dalam kelas, contohnya mereka mungkin boleh minta kebenaran ketua kelas, sebab ketua kelas diberi kuasa untuk dimaklumkan, untuk membolehkan anak-anak murid tadi keluar. Itu yang paling simple saja. Tapi kalau tidak ini anak-anak sendiri, mungkin pada saya Prof Dr. Fadra Kamsah ni membuat survey lah ya. Dia dapati antara yang anak-anak minta, mengingatkan kita ibu bapa ialah usah membiarkan saya membentuk tabiat buruk. Saya bagi contoh satu, iaitu meminta kebenaran. Okay, sekiranya di peringkat mereka masih belum masuk alam persekolahan, mereka tidak terbiasa dengan meminta kebenaran, maka apabila mereka masuk ke alam persekolahan, contohnya yang paling dekat dengan alam rumah, alam sekolahan lah, mereka tidak biasa meminta kebenaran, dan sekiranya di sekolah itu ada peraturan perlu meminta kebenaran, maka ini merupakan satu konflik nilai yang menyebabkan mereka rasa ingin memberontak kerana ia bercanggah berbeza dengan kebiasaan mereka di rumah. Jadi keperingatan yang kelima ialah usah menunjukkan kesalahan saya di depan orang. Kadang-kadang saya pun ada juga kadang sebagai manusia kan, kita ibu bapa juga adalah manusia. Okey, kita ada emosi, kita ibu bapa juga dalam proses belajar ya, sebab mengikut pandangan ahli falsafah, pembelajaran sepanjang hayat. Jadi memegang kepada konsep pembelajaran sepanjang hayat, ibu bapa juga sebagai manusia ada emosinya, ada pertimbangan-pertimbangannya. Kadang-kadang dalam proses mendapatkan ilmu-ilmu ini, mereka juga ada membuat kesilapan. Tidak terkecuali saya lah. Jadi itulah sebabnya dalam usia yang menyangkau 50-an pun, saya masih lagi belajar membaca dari ilmu, mendapatkan ilmu daripada pakar-pakar, membaca daripada buku-buku, mendengar perbincangan-perbincangan ilmiah, supaya saya mempunyai pandangan yang
lebih terbuka tentang cara-cara untuk mendidik anak, dan apa yang saya dapat ini, saya ingin sangat berkongsi dengan orang lain, terutamanya kepada ibu-ibu muda, supaya mereka bersedia dari segi mental dan fizikal untuk menghadapi cabaran yang lebih besar dalam situasi hari ini dalam hal mendidik anak. Okay. Seterusnya, apa yang dipesankan ialah jangan menunjukkan kesalahan saya di depan orang. Okey, contohnya anak buat kesilapan, dan kita menceritakan kesilapan anak kita kepada orang lain di depan anak kita sendiri. Kalau kadang-kadang tersilap juga kan, kita kadang-kadang terlepas juga kalau anak itu buat kesilapan di depan orang, di depan kita kadang nak tutup, nak meredakan rasa malu kita dengan apa yang dilakukan oleh anak kita tersebutlah juga kan. Tapi seperti mana yang saya kata, itu ada pengalaman menjadi seorang ibu bapa, dan daripada pengalaman dan daripada ilmu yang kita peroleh, kita improvekan diri kita. Ya, kita juga adalah seorang pelajar yang sentiasa mencari pengalaman, mendapatkan pengalaman daripada orang lain, dan juga menyampaikan apa yang kita dapat daripada pembacaan-pembacaan kepada orang lain. Okey, kemudian secepatnya, kalau ikut buku ni, kalau nak ulas kan, boleh kena 2 malam, 3 malam baru selesai ni. Okey, usah samakan kesalahan saya dengan dosa. Ini permintaan anak. Jangan salahkan kesalahan yang saya lakukan dengan dosa. Anak sangat tertekan kalau kita sering mengatakan kesalahan-kesalahan kecil itu dosa, seolah-olah dosa yang sangat besar. Mereka sangat guilty, mereka rasa sangat bersalah. Jadi di sinilah peranan kita sebagai ibu, terutamanya yang mempunyai hubungan yang sangat intim dengan anak, dari segi naluri, dari segi darah, keturunan genetik kita, dengan dari segi banyak masa kita bersama anak itu untuk menyampaikan, menegur mereka supaya mereka melakukan perubahan terhadap apa yang mereka lakukan itu salah, buat perubahan. Buat perubahan. Saya lajukan sikit sebab kita belum masuk lagi yang lain. Kemudian melindungi anak dari perbuatan yang mendatangkan akibat buruk. Anak buat salah, nyata salah. Okay, kita melindungi dia. Kita melindungi dia. Anak pergi sekolah lambat contohnya, kerana bangun lewat. Contohlah kita jangan melindungi kesalahan anak itu. Contohnya kita kata, okey, dah lambat tu, contohnya tak sentuh mana-mana pihak. Contohnya kalau dah lambat tu, kalau dekat pagar tu, kalau ada pengetua ke, ada pengawas ke, sampai pukul 8, kamu pergi 8.30. Ini seolah-olah kita melindungi anak daripada melakukan kesalahan. Jadi anak melihat apa yang kita buat, apa yang kita nyatakan kepada mereka, kita adalah model. Nanti kita masuk dalam bab-bab berikutnya, kita nampaklah ibu bapa bukan saja pendidik dari segi lisan, tetapi mereka juga adalah model. Apa yang mereka lakukan itu akan menjadi contoh kepada anak-anak mereka. Kemudian seterusnya, anak besan ini anak besan lah. Okey, dapatan daripada apa yang Dr. Fazilah Kamsah katakan. Mereka membuat survey lah dia kata, usah risau kalau saya katakan, anak kata, usah risau kalau saya katakan saya benci ibu dan ayah. Kalau anak sekecil 6 tahun, disebabkan dia tidak dapat apa yang dia mahu, dan dia memberontak dalam tangisannya itu, okey, dan mengatakan kepada kita, saya benci ibu dan ayah. Jadi pada ketika itu, ibu bapa mesti berfikiran berbeza dengan anak kita yang berumur 6 tahun. Berumur 6 tahun mengeluarkan kata-kata itu menunjukkan aras pemikirannya tidak matang. Dan kita jangan mengambil langkah yang seolah-olah kita juga berumur 5 tahun, sedangkan kita sudah berumur 30 tahun. Itu jangan risau anak mengatakan begitu. Satu, kerana mereka tidak matang. Yang kedua, mereka cuba memberi satu tekanan kepada kita
supaya kita menurut apa yang mereka mahukan. Dan sekiranya ketika itu kita mengalah, maka amat sukar untuk kita mengubah pandangan mereka terhadap kita, yang mengatakan kita ini akan berubah pendirian apabila ditekan oleh mereka sendiri. Itu dia ya. Persepsi anak terhadap ibu bapa. Seterusnya, usah bimbang sangat apabila saya kurang sihat. Anak pening kan. Anak pening ni macam-macam peningnya. Okey. Kadang-kadang kalau dia tak siap kerja sekolah, dia kata dia pening. Dia tak nak pergi sekolah, dia nak cari alasan tak nak pergi sekolah. Okey. Jadi ibu bapa jangan terlalu risau kalau anak menyatakan mereka tidak sihat. Sakit perut dengan pening tu, demam tu ada alasan biasa kalau mereka tidak mahu pergi sekolah contohnya. Jadi kita lihat, kita mesti ada naluri yang tepat lah. Berdasar tu saya kata pembaca mengalami, berkongsi pengalaman, berkongsi pengetahuan, kita akan lebih berupaya untuk menangani situasi apabila anak bercakap begitu. Kita dapat bezakan. Okay? Adakah dia benar-benar tak sihat? Adakah itu satu alasan? Macam tu. Dan selalunya bila mereka berkata, mak saya tak sihat ni, saya sakit perut. Okey, tengok. Frekuensi tu. Tengok keberangkalian, tengok kekerapan itu bila isu tak sihat tu. Jadi kita kena alert lah, kena prihatin betul-betul dengan tindak tanduk anak-anak kita ini. Sebenarnya saya sendiri masih walaupun anak saya besar, saya kata besar dah anak saya ni, walaupun yang bongsu ke yang sulung kan dah besar lah anak saya ni, mulut saya berkata begitu, tetapi mereka anak saya, contohnya mereka masih kecil di mata saya. Jadi persepsi kita sendiri terhadap anak kita itu menyebabkan anak kita mungkin boleh mengambil kesempatan terhadap kita. Jadi apa yang cuba disampaikan melalui pesanan-pesanan anak-anak sendiri yang disenaraikan oleh Dr. Fazilah dan rakannya ini menunjukkan bahawa kita perlu berhati-hati lihat sebenarnya alasan kurang sihat itu adakah benar-benar kurang sihat. Cuba kalau rakan-rakan semua bertanya, kalau tak sihat mak bawa pergi hospital, kita doktor lebih tahu sihat tak sihat, mungkin warded ke, injection ke, tengok apa reaksinya. Dia mesti kata begini, kalau dia betul itu sebagai satu helah tak nak pergi sekolah, dia akan kata, saya sebenarnya saya makan ubat je lah, saya boleh rehat kat rumah, saya tak perlu pergi hospital. Kadang-kadang dia pandai berlakon, dia kata mak pun sibuk, tak payahlah mak pergi kerja, saya rehat kat rumah, macam tu. Saya rehat di rumah. Jadi anak ini yang kecil di mata kita, sebenarnya mereka sedang memahati dan menguji kita sejauh mana kita boleh diperdayakan atau tidak. Itu dia. Sejauh mana kita ni senang diberi tekanan atau tidak. Jadi itu sebabnya sebagai seorang yang dewasa, kita kena berupaya untuk memintas apa saja cabaran yang diberi oleh anak-anak kita dalam usaha kita mendidik mereka. Macam tu. Begitu juga di sekolah. Di rumah, di sekolah, di universiti ke, dan sebagainya ya. Okey. Saya baca cepat lagi ya. Usah bimbang, usah kerap sangat meleteri saya. Anak tak suka beletih. Kadang-kadang saya sendiri tak sengaja beletih juga. Kadang-kadang perkara beletih ni macam di luar kawalan. Kita tak puas hati, perkara yang sama diulang-ulang, kesalahan yang sama diulang-ulang, pesanan yang sama diulang-ulang, tapi tak ada kesan, jadi beletih juga akhirnya. Jadi sebagai manusia, kita sama-sama lah mengawal. Kadang saya pun
beletir juga, tapi saya cuba untuk mengurangkan beletir dengan anak-anak ni kan. Apa yang berlaku ada berkaitan juga dengan usia kita. Kalau dibandingkan antara ketika kita berusia muda dahulu kan, kalau saya lah, saya boleh bandingkan dengan ketika ini, keupayaan untuk saya mengawal perasaan itu, kalau saya bandingkan, saya buat muhasabah diri, dia lebih berjaya mengawal lah kalau dibandingkan dulu. Kalau dulu anak saya sendiri kata mak garang macam harimau, garang macam singa. Situasi ketika itu sangat berbeza kan kalau dibandingkan hari ini. Perubahan masa, perubahan usia semua mempengaruhi kita sebenarnya. Okey, kurang bijak menyatakan usah lupa saya kurang bijak untuk menyatakan hasrat. Saya baca cepat. Usah membuat janji yang tergesa-gesa. Anak pesan. Ni anak pesan ikut survey yang dilakukan oleh Dr. Fazilah. Dia kata usah membuat janji yang tergesa-gesa. Ini pun kadang-kadang luar kawalan kan. Kita pun kadang-kadang tak fokus dengan apa yang sedang diminta oleh anak kita, kerana ketika itu mungkin kita juga sedang berfikir benda lain. Nak menyiapkan kerja rumah, nak menyiapkan kerja di pejabat dan sebagainya. Jadi untuk meredakan kadang-kadang terlepas jugalah kan, untuk meredakan tekanan yang diberikan oleh anak, gesang-gesang mereka, kita mengaku okey nanti mak belikan. Sedangkan kita pun tak berniat nak membeli. Jadi bila kita berada dalam keadaan lebih tenang, lebih rasional, baru kita fikir tak sesuai lah nak beli sekarang. Contohnya lah, saya bagi senang saja sekarang kan, mak saya nak telefon. Okey, mak saya nak telefon. Kita tengoklah kadang-kadang kita rasakan dalam berfikir rasional juga dia minta telefon ni sebab sekarang semua nak pakai online. Tapi bila fikir satu lagi dia macam kalau kita tak boleh kawal nanti akan membawa kepada rugi masa dia kan. Jadi biasanya saya akan kata tak payah dululah kan. Sebab sebenarnya bukan saya tak beli, tetapi sebenarnya saya nak menangguhkan keputusan itu sebab di satu situasi yang lain, bebas daripada tekanan anak, untuk saya buat keputusan dengan pertimbangan lebih wajar untuk saya buat keputusan. Beli, yang mana buat pertimbangan? Bagus beli, yang mana lebih tinggi kebaikannya? Beli lebih baik ke ataupun tak beli, macam tu. Jadi anak pesan di sini ni, anak pesan dia kata usah membuat janji yang tergesa-gesa sebab anak ni suka menuntut janji. Macam kita lah kan, kalau orang berjanji kita nak orang memenuhi janji itu. Kemudian dia kata usah paksa saya menunjukkan kejujuran. Okey, saya baca je lah usah selalu bertukar-tukar sikap. Sekejap tunjuk over kan, sayang sangat, sekejap marah sangat. Ni semua di luar kawalan kan, seperti mana saya katakan, kita belajarlah sama-sama Okey, kemudian usah membodoh-bodohkan saya apabila saya takut. Ni dulu di usia muda kan tak ada sangat ilmu keibuapaan ni kan, selalu kata gelap takut, jadi anak pun takut dengan gelap. Menakut-nakutkan anak, membodoh-bodohkan anak kan. Tapi kita belajarlah supaya kita tak ulangi. Ini pesanan kepada ibu-ibu muda sama ada yang belum mendapat anak ataupun yang sudah mempunyai anak. Ini adalah tip-tip yang saya akan kongsikan. Saya rasa mungkin untuk hari ini tak selesai untuk saya membedah buku ini. Mungkin ada beberapa siri lagi atas kebenaran saya akan bincangkan dengan pihak penganjur. Saya akan bedah dengan lebih perinci buku yang sangat bagus pada pandangan saya untuk dikongsi dengan rakan-rakan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian katanya usah tidak endahkan pertanyaan saya, itu dia pesan. Usah mengaku ibu ayah bersempurna, jangan declare diri kita, jangan isytihar saya ibu bapa yang terbaik, saya tahu semua, saya tahu semua perkara. Saya sekali-sekali mengakulah mak tu pun tak berapa pasti yang ni kan, macam tu, mak pun tak tahu, mak pun dah belajar kan. Okey, kemudian usah lupa saya ini cepat membesar.
Seperti mana yang saya dah bincang tadi. Kemudian usah lupa saya suka mencuba. Ya, anak macam kita dululah kecil-kecil suka mencuba kan. Kemudian usah lupa saya perlukan banyak kasih sayang dan persefahaman untuk membesar dengan sempurna. Kasih sayang, perhatian. Okey. Kemudian usah samakan keadaan ibu dan bapa dengan keadaan saya. Ini selalulah kita pun terlepas juga kan menyamakan. Mak boleh kan? Kenapa kamu tak boleh? Mak dulu bayar-bayar kamu boleh buat semua ni. Kan dia terlepas cakap macam tu kan. Kemudian usah lupa mengingatkan saya untuk beribadah dan berdoa. Okey. Anak-anak perlu dipesan selalu. Okey, perlu dipesan selalu. Senjata yang paling mujarab adalah doa. Jadi apabila kita berkata, kita menjelaskan apa itu maksud doa. Doa itu maksud meminta. Sebagai hamba, hidup kita ini atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kerana kudrat kita sahaja, kita belum pasti memperoleh apa yang kita nak, belum pasti memperoleh apa yang kita hajatkan. Oleh itu, selepas kita berusaha, selalu pesan pada anak-anak, selepas kita berusaha dengan jalan yang betul, maka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memakbulkan apa yang kita usahakan, apa yang kita usahakan itu, dan serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertawakallah kepadanya. Begitu juga ibu bapa, doa mereka adalah sangat mustajab terhadap anak-anak mereka. Jadi kita sebagai seorang yang beragama Islam, orang yang bukan beragama Islam pun mereka berdoa dengan cara mereka. Okey, kita berdoa dengan cara kita. Jadi satu perkara yang tidak boleh ditinggalkan oleh ibu bapa ialah berdoa untuk kebaikan anak mereka. 5 kali satu hari bersolat, berdoa, bersolat, berdoa selepas solat, itu yang pasti. Dalam detik hati kita, di luar waktu solat, dalam kita berkata-kata dalam hati kita berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala bermurah hati memberi segala kebaikan yang sepatutnya kepada anak-anak kita. Dalam denyut hati kita, dalam aliran darah kita, kita berinterior monolog, kita bercakap dalam hati kita, memohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk untuk memakbulkan, memberi, melindungi, memurahkan rezeki anak-anak kita, memudahkan perjalanan anak kita dan sebagainya. Okey, sekarang kita tengok bab 1. Okey, bab 1 ini tentang penganalisisan kendiri. Okey, dia kata Dr. Fazilah dan Encik Rahmat kata, dia kata sebagai ibu bapa, kita mesti ada 3 soalan yang perlu kita tanya. 1, ke manakah yang kita hendak tuju? Okey, ke mana kita nak tuju? Contohnya, dalam mendidik anak-anak kita, ke manakah kita nak bawa anak-anak kita ini? Setiap keluarga tu dia ada target dia. Adakah kita ada target itu? Ke mana kita nak bawa anak-anak kita ini? Okey, sebagai seorang Islam semestinya lah kita nak bersama-sama di akhirat nanti. Bersama-sama di dunia, bersama-sama ke akhirat. Bersama-sama di dunia, bersama-sama di akhirat. Di dunia kita berkumpul, walaupun anak-anak sudah berkahwin, tetapi dalam waktu-waktu tertentu mereka balik berkumpul. Kita rasa sangat bahagia kalau anak-anak menantu-menantu, cucu-cucu balik berkumpul. Kita nak situasi kebahagiaan yang kita rasai di dunia ini juga dapat dirasai ketika kita di alam akhirat nanti. Itu dia. Itu sebagai seorang Islam lah. Okey, ke mana? Rakan-rakan sekalian, bertanyalah pada diri nanti, ke mana nak bawa ahli keluarga kita ini? Ke mana nak dibawa anak-anak kita ini? Okey, selepas kita tahu arah tujuan kita, bagaimana kita nak sampai ke tempat yang kita tuju itu? Okey, seperti mana kalau yang saya ulahkan tadi, ikut fahaman saya, kalau ikut saya nak berkumpul di dunia, berkumpul di akhirat bersama ahli keluarga saya. Okey, jadi cara untuk kita sama-sama berkumpul di akhirat bagaimana?
Kita sebagai seorang Islam mestilah mematuhi hukum-hukum ya, yang dalam Al-Quran, dalam sunnah dan sebagainya begitu. Kemudian yang ketiga ialah dalam menganalisis kendiri ini, Dr. Fazilah bertanya, dia kata, bagaimana? Okey, tadi kita dah tahu ke mana nak bawa, bagaimana nak pergi. Sekarang macam mana kita nak counter check? Kita nak check, buat checklist, nak check, nak semak. Okey, adakah kita sudah betul cara kita ke arah yang kita tetapkan itu? Itu dia 3 soalan. Balik nanti rakan-rakan semua dengar. Fikirkan 3 soalan ini. Ke mana, bagaimana, nak ke tempat yang kita tuju itu, ke apa yang kita target tadi, bagaimana nak capai, dan bagaimana kita nak semak sama ada apa yang kita fikirkan itu, kita target itu tercapai. Kalau tak tercapai, bagaimana kita nak mengatasinya supaya tercapai? Jadi kalau saya kaitkan dengan ilmu pentakwiran, di sini kita ada formula 5P. Kita rancang, perancangan. Kemudian kita melaksanakan, pelaksanaan. Kemudian kita pemantauan, kita memantau, kita lihat okey, apa yang saya rancang ini berkesan ya. Contohnya lah, kalau kita nak anak kita ni solat, okey, ni caranya, kita anak kita solat ni 5 kali satu hari ni, okey, yang wajib. Kita tengok bagaimana nak minta mereka solat. Okey, bagaimana nak check mereka ni solat. Contohnya yang paling senang je kan, yang harian kita buat. Okey, kemudian itu pemantauan, penilaian. P, penilaian, akhir sekali penambahbaikan. Itu antara yang kita boleh gabung jalinkanlah pendekatan yang dilakukan dalam bidang pentadbiran dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Fazilah ini. Okey, Dr. Fazilah berpesan, ketiga-tiga soalan ini perlu dijawab sejelas-jelasnya. Bagi clear betul-betul. Barulah kita boleh bergerak ke arah itu. Kalau tidak, kita tak tahu bergerak, tak tahu arah tujuan kita. Kita sebagai ibu dan bapa, kalau kita sendiri tak jelas ke mana kita nak bawa anak kita itu, contohnya dalam aspek pendidikan mereka, bagaimana kita nak bawa mereka ke arah itu? Contohnya lah, kalau kita nak pergi Kuala Lumpur, kita nak pergi berjalan lah contohnya. Nak pergi bercuti lah, dah lepas PKP ni. Dah boleh merentah negeri kan. PKP masih lagi PB kan. Tapi kita dah boleh pergi merentah negeri. Tapi dah naik pula banyak jadi zon merah, tak sukar nak keluar pula kan. Tapi kalaulah dalam keadaan biasa, bukan COVID ni, kita nak pergi berjalan, kita mesti tahu ke mana kita nak pergi. Nak pergi dengan cara apa? Nak kapal terbang ke, naik kereta ke? Dan cek boleh sampai ke? Sampai ke tidak ni? Macam tu. Ya, okey. Seterusnya, dia kata menurut Dr. Fazilah kata, setiap anak dilahirkan mempunyai potensi. Potensi satu, mereka ni bersih ibarat kain putih. Yang kedua, okey. Jadi menurut penulis buku ini, dia kata ada beza antara orang yang jarang berfikir dengan orang yang selalu berfikir. Bezanya dia kata, kalau saya boleh baca di sini, dia kata orang yang jarang berfikir, sel neuron otaknya lebih sikit. Banyak, saya pun tak tahu sebut banyak dengan kosong bilion-bilion ni. Tapi orang yang rajin berfikir, dia mempunyai sel otaknya lebih besar. Tu dia. Jadi itu sebabnya kalau kita lihat sekarang, kalau dalam sistem pendidikan Malaysia, kita dapati kita diminta, dilatih untuk berfikir aras tinggi ya, dan menerapkan kebolehan berfikir aras tinggi kepada anak-anak murid kita, supaya mereka ini terbiasa dengan
keupayaan untuk menangani cabaran-cabaran apabila mereka semakin dewasa nanti. Kemudian dari satu pembacaan saya dalam satu buku lagi, katanya dia kata anak-anak yang berusia 7 tahun ke bawah, ini saya baca buku lain pula, nanti tak apalah, nanti saya akan kupas buku itu pula tapi berkaitan dengan sel otak ni lah, dia kata anak yang kurang daripada 7 tahun kemampuan sel otaknya berkembang 75%. Tetapi selepas umur 7 tahun, kemampuan sel otaknya berkembang tinggal 25%. Itu sebabnya kalau ikut ahli falsafah Al-Ghazali dan mengikut pesanan Nabi Muhammad SAW, didiklah anak seawal usia mereka. Sekarang kita dah applykan, kita dah guna pakai konsep pendidikan awal kanak-kanak dalam sistem pendidikan kita. Itu namanya prasekolah, kan? Dia ada tadika swasta dan sebagainya. Tapi itu di sekolah, maka sepatutnya dia bermula di rumah lagi, iaitu perlu memberi didikan dan asuhan kepada anak kita seawal usia mereka. Okey, kemudian seterusnya dia kata untuk menjadikan seseorang cemerlang, kita harus memikirkan yang kecemerlangan memang ada dalam dirinya. Kita mesti bersangka baik. Okay? Kita mesti bersangka baik sebab katanya apa tanggapan kita tu, apa yang kita rasa itu dia ada connection, dia ada hubungan dengan natijahnya. Okay. Jadi di sini sebagai ibu bapa kita mesti mempunyai berpersangka baik kepada anak-anak kita. Contohnya dari segi potensi mereka. Anak dilahirkan dengan keupayaan mereka sendiri. Dan di sini kalau ikut pengalaman saya, kalau saya lihat berkaitan dengan bab 1 ini, dia kata saya lihat Dr. Fazilah pun kata anak tu memang dilahirkan cerdik, tetapi mengapa sampai satu tahap umur mereka nanti, mereka contoh ke sekolah menengah, mereka tak cerdik, pencapaian mereka sederhana sahaja. Jadi di sinilah kenapa berlaku begitu. Asalnya cerdik. Kalau kita dapat ukur dengan keputusan-keputusan peperiksaan, katakanlah UPSR bagus kan, PMA bagus, tapi tiba-tiba achievement tak bagus. Jadi di sinilah kena cek balik mengapa berlaku begitu. Sebagai ibu bapa, ada banyak pesanan-pesanan yang perlu kita berkongsi melalui media begini untuk membolehkan kita sentiasa bersedia untuk mengelakkan berlaku situasi di mana anak itu dilahirkan cerdik tetapi akhirnya dia jadi orang yang sederhana saja dari segi kecerdikannya. Sangat rugi di situ. Ya, sangat rugi. Kerugian itu berpunca daripada kita ibu bapa. Ya, okey. Kemudian seterusnya dalam bab 1 ini juga dia kata saya baca rumusan, nak baca tak banyak Dia kata sebelum seseorang itu menjadi ibu bapa yang cemerlang. Ni saya baca rumusannya sebab tak sempat, nanti saya ulas. Sebelum seseorang itu menjadi ibu bapa yang cemerlang. Okey, kita semua mesti ada satu itizam untuk saya nak jadi ibu bapa cemerlang. Jadi kena fahamlah cemerlang macam mana. Cemerlang tu apa? Dia ada kualiti lah ya. Ada kualiti yang bagus kan. Okey. Sebelum seseorang itu menjadi ibu bapa yang cemerlang, mereka perlu menganalisis diri mereka terlebih dahulu. Kita muhasabah dirilah. Kita ni macam mana nak didik anak ni kan? Kalau kita rasa macam tak tahulah kan, macam saya dibesarkan sebagai anak tunggal, saya tak tahu macam mana anak-anak adik-adik ni, saya tak tahu kan. Bila nak dapat anak tu, saya baca buku-buku keibuapaan, dapatkan ilmu macam tu ya. Ibu bapa yang cemerlang akan sentiasa melihat dan menggunakan potensi yang ada dalam dirinya. Ibu bapa ni yang cemerlang ni bukan sahaja menilai dirinya sendiri, membuat penambahkan, mengakui kelemahan-kelemahan dan buat penambahkan, tetapi mereka juga sentiasa melihat potensi yang ada. Setiap ibu bapa dia ada potensi, ada kelebihan-kelebihannya. Jadi selain daripada menilai, membuat penambahkan, meneruskan yang bagus, gunalah potensi diri kita itu untuk mendidik anak kita. Okey, potensi dari segi kepakaran yang kita ada,
keintiman kita dengan anak-anak kita yang membolehkan kita lebih mampu mendidik anak kita dibandingkan dengan orang lain macam tu. Kemudian yang ketiga ialah penggunaan minda yang cemerlang. Okey. Berfikiran cemerlang. Berfikiran cemerlang. Okey. Faham diri sendiri terlebih dahulu sebelum memahami diri anak anda. Okey. Kemudian banyak nanti saya cadangkan cikgu cari buku, kawan-kawan carilah buku ini. Lagi apa yang dipesankan dalam bab 1 ni, Dr. Fazilah pesan begini, dia kata hati-hati dengan pemikiran anda. Dia kata ya, hati-hati dengan pemikiran anda, ia akan menjadi percakapan anda. Maksudnya dari hati ke minda kita, kemudian minda nanti pergi ke percakapan kita. Kemudian hati-hati dengan percakapan anda, ia akan menjadi perbuatan anda. Hati, minda, bercakap, okey. Kemudian buat. Hati-hati dengan perbuatan anda, ia akan menjadi keterbiasaan anda. Macam tu. Hati-hati dengan keterbiasaan anda, ia akan menjadi sifat anda. Jadi hati, minda, percakapan, perbuatan, keterbiasaan yang jadi tabiat dia. Macam tu. Ini yang ditulis oleh Datuk Fazilah ni. Okey, kemudian dia kata, kita tengok bab 2 pula ya. Bab 2 ialah peranan dan tanggungjawab ibu bapa. Okey. Peranan ibu bapa dalam mendidik anak. Okey. Jadi di sini perkataan pertama yang menarik perhatian saya ialah tentang disiplin. Okey. Ya, tentang disiplin. Ya, patuh pada peraturan. Okay, setiap keluarga dia ada peraturannya sendiri. Okey, begitu juga kemudian keluar daripada dari sekolah, dari rumah pergi ke sekolah, di sekolah ada peraturannya. Dari peraturan sekolah pergi ke peringkat universiti, dia ada peraturan universiti. Daripada peraturan universiti pergi pula ke alam pekerjaan, dia ada peraturan di tempat kerja. Jadi manusia ini memang dikawal dengan peraturan. Sekiranya kita tak dikawal dengan peraturan, maka ia akan menjejaskan kemaslahatan umum. Ya, menjejaskan. Jadi, seawal usia, apa yang kita perlu buat untuk anak-anak kita adalah disiplinkan mereka. Okey, ini dipesan. Ibu bapa seharusnya boleh memainkan pelbagai peranan dalam membentuk disiplin dan peribadi anak-anak. Daripada disiplin itu membentuk peribadinya. Okey. Paling senang je kan? Senang saja satu perkara. Kalau nak keluar bilik, tutup lampu. Kalau nak keluar rumah, tutuplah pagar. Itu perkara yang paling simple je. Simple-simple peraturan yang paling ringkas saja. Kalau buka tutup makanan, tutup. Kalau buka tudung saji, selepas makan tutuplah. Apabila lepas makan, basuhlah pinggan. Itu yang paling simple yang harian dilakukan. Macam tu. Ya, solat, itu sudah hukum kan, kena buat. Ini yang kebiasaan-kebiasaan yang menjadikan hidup teratur kan. Macam tu. Kemudian dia kata sekiranya ibu bapa mengabaikan peranan mendisiplinkan anak-anak, okey, maka ia akan menjadikan anak-anak tadi tak biasa dengan disiplin dan peraturan. Tadi awal saya dah kata, di rumah tak biasa dengan peraturan. Saya bagi contoh tadi, nak keluar minta kebenaran. Tadi pergi ke sekolah ada peraturan. Dia peringkat mula dia akan rebel lah, dia akan merontak. Dia berlaku konflik nilai di situ. Bagi tempat kerja pula dia rebel. Kalau dia bekerja, dia rebel pula dengan majikannya. Ada peraturan. Nak keluar waktu pejabat, kena tulis isi boram dan sebagainya. Jadi manusia dibentuk oleh peraturan-peraturan begitu ya. Okey, itu peranan ibu bapa. Seterusnya, dia kata antara peranan yang boleh, saya baca dia, ini boleh dapat 2 bab je kan. Dia semua ada 6 bab termasuk doa kan. Nanti kita sambung lagi lah. Antara peranan yang boleh dimainkan oleh ibu bapa dalam menyalahkan prestasi anak-anak ialah sebagai penjaga. Okey, satu. Penjaga, kata-kata penjaga ni, jagalah. Jaga makan minum dia, keperluan asas dia, setakat mana yang kita mampu lah. Kalau kita mampu menyediakan makanan ala kadar, ada nasi, ada ikan, ada sayur, itulah mampu kita. Janganlah buat sesuatu yang luar kemampuan kita,
tak mampu untuk menyediakan makanan yang mewah, berilah makanan sekadar mampu, asalkan mereka dapat memenuhi keperluan asal mereka, iaitu makanan. Itu. Kemudian sebagai pemimpin, ibu bapa merupakan nakhoda, memimpin anak-anak ni. Kemudian sebagai guru, okey, satu sebagai penjaga, kedua sebagai pemimpin, yang ketiga sebagai guru, sebagai penasihat. Ya, kalau kadang-kadang saya dah lalui zaman ni ya. Kita rasa anak kecil ini ada masalah begini-begini kan. Kita nasihatkan begini-begini dan sebagainya lah. Kita rasa nanti apabila mereka dah dewasa, dah besar, remaja, mereka boleh berfikir sendiri. Okay, memanglah mereka boleh berfikir sendiri. Tapi tak boleh kita nak lepaskan mereka untuk membuat keputusan sendiri. Itu sebabnya pentingnya pemakluman. Anak-anak mesti dibiasakan dengan memaklumkan pada ibu bapa supaya ibu bapa boleh memberi bimbingan kepada mereka. Supaya mereka tidak tersalah untuk membuat pertimbangan dan keputusan. Kemudian apabila mereka berkahwin, tak lepas lagi tanggungjawab ibu bapa ini. Ibu bapa masih lagi perlu memberi nasihat pada anak-anak. Ya, walaupun kadang-kadang tak minta pun kan, tapi kita memberi nasihat. Ya, itu dia. Kemudian sebagai doktor. Okey, sebagai doktor kan, mempunyai sifat kemanjaan. Anak-anak mempunyai sifat kemanjaan. Okey. Dia nak perhatian. Okey, kemudian kadang-kadang ubat yang dikekalkan tidak mendatangkan sebarang kesan. Tetapi perhatian tu lebih kan. Ingat lagi, tadi baru saya tanya anak-anak saya. Jatuh kan, anak kita berlari-lari jatuh. Okey, kadang bagi kita kan, kalau kadang tak sibuk ke, kita sibuk kan, kalau jatuh tu, tak luka pun kan, tapi sakit lah jatuh kan. Jadi saya tanya tadi baru sebelum saya masuk live ni, saya tanya, dulu kalau jatuh tak parah lah, jatuh sikit-sikit macam tu kan, tapi menangis lah, datanglah jumpa kita kan. Kemudian mak buat macam mana kan, apa rasa mak kata macam tu kan, embus kan, hembusan kat tempat yang jatuh sakit, yang diadukan sakit tu. Okey je, terus sihat dah, terus mereka terus bermain lah. Jadi maksudnya ada di situ, sebenarnya bukan unsur kita, hembusan kita itu menyembuhkan sakit jatuh tu. Ini anak sakitnya tak parah lah kan. Tetapi perhatian ibu bapa kepada mereka ketika itu menyembuhkan perasaan mereka macam tu kan. Kemudian itulah dikatakan sebagai doktor, ubat saja tak mencukupi, perhatian. Sebagai pendisiplin, okey, ibu bapa jangan risau tak jadi popular pada anak-anak. Jangan risau kita tak popular dengan anak-anak. Ya, mak garang ke, mak bertegas sangat ke, jangan risau. Okay, sebab itu anak kita. Kita bertanggungjawab untuk mendisiplinkan mereka. Okay. Kalau perkara itu bercanggah dengan hukum, memang tak boleh buat, tak boleh lah. Dan kita jelaskan tak boleh. Macam tu. Kita jangan, kadang anak-anak nak menguji kita lah. Dia nak cuba-cuba, boleh tak boleh dan sebagainya, tak makan lah kan. Sebab kita ada alasan tersendiri. Itu dari segi pendisiplin lah. Okay. Kemudian sebagai pengikut, kadang-kadang kita boleh jadi pengikut kepada anak-anak kita. Okay, kadang kita bukan sentiasa kita jadi pemimpin, ada waktu kita jadi pengikut kan, kita ikut je kan. Tambah-tambah sekarang kalau nak makan pun kita pun tak tahu makan kat mana, anak-anak lebih tahu, kita ikut je lah kan. Itu boleh menjadikan kita akrab dengan anak-anak lah. Sebagai kawan, sebagai penyelesai masalah. Anak-anak ni walaupun mereka dah besar, mereka dah bijak, lebih bijak daripada kita kan. Tapi dari segi pengalaman hidup, mereka masih lagi perlukan pandangan-pandangan dari kita sebagai ibu bapa. Jangan lepas di situ. Ya, jangan lepas di situ. Okey, kemudian seterusnya dia kata sebagai perangsang perkembangan mental anak. Kita adalah perangsang kepada perkembangan mental anak. Pada para hadirin ya, yang masih lagi bersama saya, terima kasih saya ucapkan ya. Dia ada satu apa yang dikatakan di sini, pemeringkatan dalam memberi didikan kepada anak-anak ini. Saya dah lalui ya, saya dah lakukan ini. Kita di peringkat awal mereka boleh memahami apa yang kita kata. Kita dah perkenalkanlah
doa-doa pendek, kita dah perkenalkan huruf alif batas dan sebagainya, ABC dan sebagainya, 1, 2, 3 dan sebagainya. Tambah-tambah dulu tidak ada banyak sangat pilihan untuk anak-anak dihantar ke tadika, dan kalau ada pun tak mampu. Jadi saya perlu memberi masa masa pada anak-anak ini untuk membolehkan mereka mendapat pendidikan seawal mungkin. Jadi di sinilah timbul isu seperti mana yang timbul perkara yang seperti mana yang dikatakan oleh Dr. Fazilah ini, ibu bapa sebagai perangsang. Kita merangsang pemikiran anak-anak itu seawal usia mereka. Tetapi dalam masa kita merangsang pemikiran mereka itu, kita mesti mengambil kira satu perkara lagi, iaitu rangsangan itu mestilah ada pemeringkatannya. Daripada mudah kepada yang lebih susah. Mudah kepada yang lebih susah. Okay. Kalau kanak-kanak itu kita rangsang mereka dengan menggunakan bahan mawujud, bahan yang mereka boleh nampak. Contohnya kalau kita nak ajar huruf perkataan, kita tunjuk gambar kan. Kalau kita nak tunjuk, nak ajar kira, kita tunjuk bahan-bahan mawujud yang lain yang boleh pegang. Sama ada batu ke ataupun apa-apalah. Kita yang dululah kami pakai biji asam je kan. Tak adalah canggih macam orang sekarang kan. Mengawas tingkah laku anak-anak. Jangan terlepas pandang bab ni. Mengawasi tingkah laku anak-anak. Mengawasi tingkah laku anak-anak dan ibu bapa sebagai model ikutan. Kalau sebenarnya bukan saja anak-anak memandang kita begitu, orang lain pun, kita pun memandang orang begitu. Kita lebih terkesan dengan apa yang dilakukan oleh orang lain itu daripada apa yang dikatakan olehnya. Contohnya, kalau kita nak anak-anak kita rajin belajar, maka kita mesti tunjuk kita juga rajin belajar. Tak kira lah belajar akademik ke, belajar ilmu agama ke, belajar menjahit ke, rajin belajar. Macam tu. Kalau nak anak kita rajin membaca, kita kena rajin membaca. Kalau kita tunjuk kita membaca, maka mak ni dia buat apa dia cakap. Bapak ni dia buat apa dia cakap. Macam tu. Jangan bercanggah. Perbuatan dengan percakapan tu kalau jangan bercanggah. Supaya mereka tak keliru dalam menjadikan kita sebagai model. Okey, kemudian sebagai pendakwah, ni pesanan-pesanan agama, kita merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, kan, mengikut Sunnah dan sebagainya. Mendoakan kejayaan anak, ni saya dah sebut. Ciri-ciri ibu bapa sebagai model yang cemerlang, dia kata mempunyai nilai diri yang tinggi. Okey, mengamalkan cara hidup sihat. Mengamalkan cara hidup sihat. Okey, jaga makan. Okey, buat perkara-perkara yang tak menjejah kesihatan. Okey, pemikirannya positif. Okey, pemikirannya positif. Okey, kemudian yakin boleh. Saya yakin saya boleh buat. InsyaAllah. Okey, kalau diizinkan Allah dengan usaha saya ini, saya akan boleh buat. Letakkan kekuatan di situ. Allah akan membantu kita dalam usaha kita itu. Okey. Kemudian mempunyai kemahiran sosial yang tinggi. Dapat menyatakan pandangan, orang faham dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian sentiasa kemas dan anggun. Ini kadang-kadang tak terbuat juga sebab kita ni bukan jaga je lah kan. Tapi kadang-kadang kita ni bukan ini bukan alasan, tapi kadang-kadang dalam tuntutan kerja kan kita pun balik penat, dalam masa yang sama kita pakai t-shirt je kan nak buat kerja rumah dan sebagainya, kemaslah bersih kan, macam tu ya. Tak adalah nak bergaya sangat sebab kita yang sama bekerja di luar, kita juga bekerja di rumah, kita juga nak pergi ke dapur semua kan. Walaupun anak-anak dah besar boleh kita delegate tugas itu pada anak-anak, tapi sewaktu mereka kecil kita kena buat semua tu kan. Kemudian sentiasa menjaga kesihatan fizikal dan mental, boleh mudah berubah, bukan merubah pendirian tapi fleksibel lah, tak rigid sangat. Kemudian mempamerkan kasih sayang. Okey, mempamerkan kasih sayang semua orang boleh buat lah. Kalau kita tengok dari FB kan, celebrate hari jadi lah sebagainya kan. Kemudian memberi tumpuan masa pada keluarga, optimistik mengenai masa depan keluarga. Ibu bapa mesti optimis dengan apa yang mereka buat, disusuli dengan usaha dan doa, insya-Allah apa yang mereka rancang itu akan berjaya. Contohnya ada misi topi bulat.
Contohnya, ini kami kalau saya tak nak ulas lah. Ni saya sebab saya nak kaitkan ni ada saya sebut sikit misi topi bulat. Contohnya kan. Saya kena dahulukan saya dapat topi bulat dulu. Contohnya kan. Kemudian tidak mementingkan diri sendiri. Ada give and take. Orang yang soleh dan solehah katanya. Dr. Fazilah kata mudah menyayangi orang lain. Kemudian dia kata memahami dan menjiwai kehidupan berkeluarga. Sentiasa berdoa untuk keluarga, mendedahkan ajaran agama kepada anak-anak maghrib isyak tu masa kita berkumpul dengan anak-anak kita, suami isteri, anak-anak untuk berbincang tentang agama kan, mengupas tentang sunnah, ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya sebagai orang Islam lah ya. Okey, bersikap adil terhadap anak-anak. Adil ni sebagai manusia kita memang suka nak adil lah kan. Tapi sejauh yang boleh almost lah. Hampir pun dah bersyukur dah kan. Nak adil di sini berbeza kan. Kadang kalau ikut keperluan dia kan. Kadang-kadang anak yang besar tu takkanlah anak kecil 50 sen, anak sekolah rendah 50 sen anak sekolah rendah bagi belanja RM1, anak sekolah menengah bagi belanja RM1 juga, anak kat universiti bagi belanja RM1 sehari. Itu bukan konsep adil. Itu sama rata tu bukan konsep adil. Adil ni ikut keperluan. Okey, kalau yang besar tu dia ada keperluan banyak, lebihkan dia kan, macam tu, lebihkan duit tu kat dia dan sebagainya kan. Kemudian dia kata petua, saya habiskan di sini, ada dah terlebih masa ni, petua untuk menjadi model yang cemerlang. Dr. Fazilah kata analisis diri dari kacamata anak, dia kata. Dia kata apabila berhadapan dengan anak-anak, ibu bapa seharusnya mempamerkan tingkah laku yang dapat difahami oleh anak, katanya. Contohnya dari segi tutur kata kan. Sedari perbezaan anak-anak. Setiap anak tu ada perbezaannya, sedari. Okey. Kemudian sentiasa bercakap benar, dia kata. Kemudian dia kata bikin serupa cakap. Dia kata buat seperti mana cakap. Ini saya dah beri contoh tadi. Didik anak dengan kemahiran sosial, gunakan masa jitu untuk mengajar anak. Dia pesan ni, Dr. Fazilah pesan, katanya ibu bapa harus memahami masa jitu atau masa yang paling baik untuk mendidik anak. Jadi dia kata sebab ini akan memudahkan anak-anak faham. Diberi di sini masa-masa jitu, masa-masa yang baik untuk mendidik anak. Dia kata sebelum tidur. Sebelum tidur, semasa tidur, anak tu tidur kadang-kadang walaupun dia tidur tapi telinga dia dengar bangun dari tidur, selepas solat, selepas baca Al-Quran, selepas mandi air suam, selepas riadah, selepas rehat. Ini masa-masa jitu yang dipesan oleh Dr. Fazilah Kamsah ya. Mewujudkan suasana positif dalam rumah tangga menggunakan belayan positif. Dia kata untuk mengubah sikap dan perlakuan anak, ibu bapa seharusnya menggunakan dua kaedah belayan, iaitu belayan positif dan belayan negatif. Dia kata sebaik-baiknya 80% belayan positif, 20% belayan negatif. Dia katalah. Okey, nanti kena kupas ilmu psikologi ni. Padamkan rekod negatif dari pemikiran anak, dia kata. Latih anak untuk berfikir, jangan beri jawapan. Kalau minta pandangan mereka dulu. Okey, tentang sesuatu isu lah. Jangan terus bagi pandangan. Tapi kadang-kadang kita nak cepat kan, nak ringkas cerita, kita bagi je pandangan kita kan. Macam tu. Kemudian berdedahkan anak kepada pelbagai pengalaman. Okey, tunjukkan contoh perlakuan sihat dalam rumah tangga, sentiasa berdoa. Okey, saya nak habiskan sikit je lagi ya. Dia kata sumber pembelajaran kanak-kanak, keterbiasaan yang dilakukan oleh anak-anak, memahati, meniru, mengulang, okey, model dan peranan kita ni sebagai model dia, ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul memupuk nilai diri anak, dengar dan selami perasaan anak tanpa prasangka, dengar secara terbuka, tunjukkan kasih sayang, berikan pujian dan penghargaan dengan ikhlas, okey. Bentuk suasana rumah tangga yang saling hormat menghormati, bimbing mereka, pisahkan antara perbuatan dengan pembuat, okey. Bantu untuk mencungkil bakat dan kehebatan anak, fahami segala tindak tanduk anak, minta pandangan dan libatkan mereka dalam membuat keputusan. Kemudian mengalakkan anak menerima tanggungjawab, membantu mereka membentuk matlamat,
menggalakkan mereka merakamkan kejayaan dicapai, ingatkan mereka agar sentiasa berdoa. Akhir sekali untuk hari ini, nak habiskan bab 2 ini, dia kata, Dr. Fazilah kata, 9 sikap mental ibu bapa yang cemerlang. Dia kata bersikap positif terhadap perubahan, bersikap positif terhadap diri sendiri, bersikap positif terhadap kepimpinan, bersikap positif terhadap masalah. Dia bermula semua positif bersikap positif terhadap orang lain, bersikap positif terhadap keadaan emosi, bersikap positif terhadap idea yang kreatif, bersikap positif terhadap pembuatan keputusan, bersikap positif terhadap qada dan qadar. Akhirnya, selepas kita berusaha, selepas kita berdoa, selepas kita bertawakal, kita pulangkan kepada qada dan qadar. Itu dia. Jelas kepada anak, qada dan qadar begitu. Tapi ada doa untuk melembutkan takdir. Doalah Kemudian rumusannya untuk bab 2. Peranan dan tanggungjawab ibu bapa dalam mendidik anak adalah lebih berat daripada yang disangkakan. Jadi sebagai ibu bapa yang ada anak yang sudah meningkat dewasa, belum berkahwin, ingatkan anak-anak kita ini berkahwin bukan perkara yang mudah, perlu bersedia mental dan fizikal, kena ada ilmu-ilmu pra-perkahwinan sebab melalui alam perkahwinan ini, alam rumah tangga ini, tanpa ilmu dan kemahiran dan pengalaman, ia amat sukar untuk mengendalikan kehidupan rumah tangga itu. Kemudian ibu bapa hendaklah mengetahui dan memahami ciri-ciri yang sepatutnya ada dalam diri mereka untuk membentuk sasih anak. Ibu bapa seharusnya mempunyai kemahiran yang istimewa dalam mendidik anak-anak. Ibu bapa seharusnya memupuk nilai diri yang positif dalam diri anak-anak. Ibu bapa mesti mempunyai sikap mental yang positif untuk cemerlang dalam mendidik anak. Jadi untuk setakat hari ini saja yang dapat saya kongsi, dan sekiranya ada rakan-rakan yang tidak dapat mengikuti pada hari ini, saya faham pihak penganjur akan merakam penyampaian saya hari ini untuk dikongsi dan dapat didengar oleh orang-orang lain pada ketika yang lain. Tapi saya berharap saya akan mempunyai masa lagi di hari yang lain untuk menghabiskan bedah buku Dr. Fazilah Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah dan Rahmat Ismail ini, kerana ada 3 bab lagi yang belum dikupas yang belum disampaikan. Tetapi untuk hari ini saya rasa sangat lega sebab saya berkesempatan untuk menyampaikan, berkongsi apa yang saya baca, apa yang saya alami dalam proses mendidik anak, dalam proses untuk saya memahirkan diri saya sebagai seorang pendidik ibu dan bapa. Jadi sekiranya ada apa-apa pertanyaan, bolehlah bertanya pada saya. Boleh nanti cikgu boleh bertanya lah, sebab ni masih ada kalau kita rekodkan dia masih ada. Cikgu mungkin bertanyalah dalam channel-channel yang berkaitan, dan FB saya Cikgu Azizan, cikgu boleh bertanya, rakan-rakan boleh bertanya. Dan akhir sekali, sebab masa tidak mencukupi, sudah melepasi sepatutnya habis pukul 10 tadi, maka akhir sekali saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Syahul dan Encik Khairul dari UPSI ilmu jalanan kerana memberi kesempatan kepada saya untuk berkongsi pandangan berdasarkan buku yang saya bedah hari ini, iaitu bertajuk Kecemerlangan Mendidik Anak dalam wacana bedah buku. Dan akhir sekali saya mohon maaf sekiranya tersilap cakap apa yang baik itu para pendengar ambillah untuk dimanfaatkan, yang buruk itu tinggalkanlah. Okey, sekiranya ada Okey, akhir sekali saya undur diri dulu. Saya ucapkan terima kasih kerana menonton video live saya hari ini, dan saya ucapkan Assalamualaikum.